Kempen pilihan raya Presiden Singapura kini rasmi berjalan bermula hari ini setelah hari penamaan calon menyaksikan 3 calon rasmi yang layak bertanding. Persaingan 3 penjuru itu melibatkan mantan pegawai pelaburan JIC Ng Kok Song, mantan Menteri Kanan Tan Mun Shammugaratnam dan mantan Ketua NTUC Income Insurance Tan Kin Lian. Wartawan kami Rosli Eraza membawakan laporan berikut. Ibu Pejabat Persatuan Rakyat di King George's Avenue ini menjadi pusat penamaan calon. Sebelum ketiga-tiga calon tiba, ramai penyokong sanggup datang awal di bawah terik mentari untuk memberi sokongan kepada calon pilihan mereka. Encik Ng Kok Song yang pertama tiba di pusat penamaan calon hampir jam 10 pagi. Beliau ditemani tunangnya serta anggota rombongan yang terdiri daripada pencadang, penyokong dan penyetuju. Encik Ng juga adalah calon pertama menyerahkan borang pencalonannya. Encik Tan Mun Shammugaratnam pula tiba sekitar 25 minit sebelum proses penyerahan sijil dan borang pencalonan yang ditetapkan pada 11 pagi. Beliau disambut para penyokong yang mengenakan baju merah pulasan dengan perkataan Tim Tharman. Namun sebelum itu, mantan CEO syarikat insurans NTUC Income Encik Tan Kin Lian datang ditemani anggota keluarga dan pasukannya. Kertas dan sijil pencalonan diletakkan di papan-papan tanda sekitar 11.35 pagi tadi dan beberapa anggota pasukan setiap calon kemudian keluar untuk melakukan pemeriksaan. Pelekat dengan simbol setiap calon juga didedahkan. Proses pencalonan berjalan dengan lancar dan tiada bantahan dikemukakan ke atas mana-mana calon dan ketiga-tiga mereka kemudian disahkan akan bertanding bagi mengisi jawatan Ketua Negara. Ketiga-tiga simbol itu akan tertera pada kertas undi pada 1 September nanti. Encik Ng Kok Song menggunakan simbol telapak tangan dengan 5 jari terbuka. What do those 5 fingers symbolize? They symbolize the various races in Singapore. And the palm signifies that although we might be people who come from different races, different religions, we are one palm, we are one country. Kempen Encik Tan Mun Shammugaratnam pula menggunakan simbol buah nanas ini yang dikenali dalam bahasa Hokkien sebagai Ong Lai. It is a symbol with a lot of meaning to all our communities. Ong Lai, it is a propitious and welcome symbol for many people. When we move into a new home, when we start a new business, when we want good luck and good things to happen, it is our future. Bagi Encik Tan Kin Lian pula, beliau menggunakan simbolnya 4 bentuk badan yang menjangkau ke arah bentuk bunga. My campaign symbol is living in harmony, and it is the 4 figures represent the major ethnic groups in Singapore, and they are all reaching out, hope for a better future. What are they reaching out for? Is it a flower? Is it a star? No, it's reaching out for hope for a better future. That flower represents a hope for a better future. Selepas ketiga-tiga calon diisytiharkan sebagai layak untuk bertanding oleh Pegawai Pilihan Raya Tan Meng Dui, para calon itu memberikan ucapan ringkas pertama mereka selaku calon rasmi. Ini sedutan ucapan mereka. I'm standing for President to protect these 3 treasures. The first treasure is our reserves. I can protect the reserves. I spent my entire career at GIC and MAS helping to build up our reserves. Our second treasure is good public administration. I worked 45 years in public service. Our third treasure is our social stability, where Singaporeans have lived in peace and harmony regardless of race, religion or political affiliation. Nama saya Ng Kok Song. Saya berharap anda undilah saya. Saudara-saudari sekalian, Vanakkam, Saga Kudimakkale, Koi Tongbao, fellow Singaporeans and friends. I look forward
to a fair, dignified and honourable contest focused on what each of us bring to Singaporeans. It is our future that we are concerned about. And friends, it will be a different future. It will be a more difficult and challenging future that we face, which is the reason why I have entered this contest, to offer all my experience and capabilities on the ground for a few decades, nationally and internationally, so that I can serve Singaporeans in the role of President with all my heart in the years to come. Nama saya Tan Kin Lian. Saya bertanding untuk pemilihan sebagai Presiden Singapura. Saya mahu memberi peluang kepada rakyat Singapura untuk mengundi Presiden yang benar-benar bebas daripada kerajaan yang merintah. Terima kasih. Majulah Singapura. Dalam wawancara dengan para wartawan sejurus selepas proses penamaan calon selesai, ketiga-tiga calon mengambil kesempatan menjelaskan sedikit sebanyak strategi mereka dan juga menjawab antara persoalan yang berlegar-legar di ruang awam. I spend a lot of time making TikTok videos so that I can communicate myself better to the younger generation. I think the younger generation demands authenticity. They demand the truth. So, speaking to social media is no different from speaking to other media. Tell the truth. Tell the truth and let the people judge you. Sementara itu, Encik Tharman Shanmugaratnam bertegas beliau tiada kaitan dengan kempen fitnah seperti yang didakwa oleh pesaingnya Encik Tan Kin Lian. Dalam satu catatan Facebook pagi tadi, Encik Tan menuduh beberapa pihak melancarkan kempen fitnah terhadapnya. Mereka termasuk pesaing hebatnya dan media arus perdana. I saw something this morning. I'm glad that Mr. Tan Kin Lian has withdrawn that suggestion. It certainly goes against everything I represent, which I've stated repeatedly. The need to focus on candidates' ability to contribute to Singapore, avoid smear campaigns of any sort. Clearly, I have nothing to do with it, but I'm very sure that no one backing me has anything to do with it either. He assured me that they are not from his team. And he assured me that he will not allow this malicious attack from his team. But of course, I'm not too sure whether he knows what somebody else are doing on his behalf. So I'm not too sure about that. I don't think it is Mr. Ng Kok Song. Hari penamaan calon pagi tadi menyaksikan kehadiran lebih 1,000 penyokong ketiga-tiga calon yang turun padang di Ibu Pejabat Persatuan Rakyat PA. Ada yang datang lengkap berpakaian sedondon, ada juga yang sanggup mengambil cuti kerja untuk merasakan sendiri proses demokrasi ini. Seawal jam 9.30 pagi lagi, para penyokong sudah mula berkumpul di luar Ibu Pejabat Persatuan Rakyat. Sekitar 200 penyokong Encik Tharman pula datang menaiki bas yang disewa khas untuk bawa mereka dari Jurong. Mereka kemudian dibenarkan masuk pada 10 pagi dan proses masuk dikawal dan teratur. Meskipun perlu menunggu lebih 2 jam, suasana di kawasan penyokong meriah dengan sorakan dan tepukan. Suasana hari ini baguslah, ramai. Tak pernah macam gini, tak selalu kan kita dapat kan dalam 6 tahun sekali kan. Perasaan macam gentar, happy. Itu kalau saya nak cakap saya nak undi siapa, itu rahsialah. Suasana dia dengan cuaca nampaknya meriah lah sekali. Pasal hari pun nampak cuaca pun okeylah. Saya ambil cuti separuh hari lah untuk meraihkan bersama. Terik matahari bercampur bahang sokongan, ada juga yang perlu menerima bantuan perubatan setelah rebah di padang.
Panas terik mentari tidak menjejas para penyokong untuk turun padang hari ini. Dan meskipun menyokong calon-calon yang berbeza, namun sokongan tetap diadakan dengan cara yang sihat dan tidak seakan-akan berperang antara satu sama lain. Dan jelas kelihatan di muka mereka adalah kegembiraan kerana ketiga-tiga individu telah dicalonkan sebagai presiden. I think the public wants to have a contest because the last election there wasn't. So it's good that good people are coming up to contest for the election. Ini satu peluang baik bagi rakyat Singapura mendapatkan satu presiden yang boleh menyantuni rakyat dan boleh menteliti apa yang dibuat oleh pemerintah. Ramai juga yang tidak mahu terlepas peluang mengabadikan kenangan bersama para calon sebaik sahaja mereka sampaikan ucapan di pentas. Saudara, segmen analisis kami malam ini semestinya memberi tumpuan kepada perkembangan pilihan raya Presiden. Apa antara perkara yang perlu diberi perhatian menjelang hari mengundi pada 1 September nanti? Kini bersama kami untuk mengupaskannya ialah pakar politik Dr. Noor Sharil Saad yang merupakan Zamil Kanan ISIS Institut Yusof Ishak. Terima kasih Dr. Noor Sharil kerana bersama dengan kami. Pertama sekali Doktor, melihat kepada interaksi para calon dengan masyarakat dan juga kenyataan-kenyataan yang dibuat masing-masing sebelum ini, apa yang boleh dijangkakan daripada mereka semasa tempoh berkempen yang kini sudah pun bermula? Pertama sekali kita perlu akur bahawa ada calon yang sudah lebih dikenali berbanding dengan yang lain. Misalnya Encik Tharman Shanmugaratnam, mantan Menteri Kabinet, Encik Tan Kin Lian pernah bertanding pada pilihan raya 2011 dan mungkin Encik Ng Kok Song adalah seseorang muka baru. Justru kempen-kempen mereka ini perlu sesuaikan dengan keadaan ini. Tentu sekali dalam setiap pilihan raya, semua calon pasti mahu meyakinkan rakyat. Saya fikir memandangkan pilihan raya Presiden bukan pilihan raya umum, justru bukan soal dasar, perbincangan dasar yang menjadi perkara utama. Saya fikir 3 perkara yang penting. Pertama adalah bagaimana seorang calon Presiden boleh meyakinkan rakyat tentang kebolehan teknikal mereka, terutama sekali cara mereka mengurus rizab negara, itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana calon-calon meyakinkan rakyat dengan track record mereka, dari segi personality mereka, kejujuran mereka dan sebagainya. Dan yang ketiga yang saya fikir yang paling penting adalah sentuhan kepribadian mereka sepanjang berkempen. Ini aspek yang paling penting kerana mungkin calon-calon perlu cuba mendekati seberapa ramai mungkin rakyat boleh semasa sepanjang kempen ini. Dan dalam pilihan raya Presiden ini sekitar 2.7 juta rakyat layak mengundi. Hampir separuh daripada mereka adalah pengundi kali pertama. Jadi apa yang mungkin diteliti golongan pengundi muda ini khususnya? Mungkin pada saya golongan muda, pengundi muda ini sama juga dengan pengundi pada umumnya. Mereka tidak mengharapkan seorang presiden yang boleh mengubah dasar-dasar negara kerana itu bukan bidang kuasa seorang presiden. Itu bidang kuasa parlimen dan juga pemerintah. Dan presiden di Singapura juga bukan tugasnya untuk menyimak atau mengimbang pemerintah. Tentu sekali, golongan belia dan pengundi amnya, mereka ada persepsi mereka sendiri. Lebih daripada apa yang digariskan di dalam perlembagaan tentang tugas-tugas presiden. Dan ini perkara ini kita tidak boleh kawal. Jadi ada golongan yang muda yang mungkin ada cabaran mereka tersendiri, ada aspirasi mereka tersendiri. Dan golongan ini juga rencam seperti mana kita tahu. Mungkin dari segi cabaran-cabaran yang mereka hadapi adalah isu-isu pekerjaan, definisi identiti yang baru, wacana ekonomi dan wacana politik yang baru dan berbeza dengan generasi sebelumnya. Justru setiap calon presiden perlu menyantuni golongan ini dan perlu memahami aspirasi ini. Walaupun ini di luar bidang kuasa presiden. Tapi seorang presiden perlu memahami generasi dan sekitaran yang berbeza ini. Jadi persoalannya bagaimana agaknya para calon akan memikat para pengundi muda atau pengundi kali pertama ini, Doktor? Saya fikir bahawa yang paling penting bagi setiap calon presiden adalah sentuhan kepribadian mereka. Saya rasa bahawa golongan muda sedang memerhatikan bukan hanya calon-calon presiden, tetapi kumpulan yang berdamping dengan calon-calon ini. Apakah golongan ini dekat? Apakah
golongan yang dekat dengan calon-calon presiden ini mewakili mereka. Apakah mereka boleh membawa ide-idea yang baru? Saya lihat ya, mungkin calon-calon yang ada ini lebih cenderung ya untuk memerhatikan perwakilan kaum sebagai penyetuju atau assenters mereka, tapi kurang memerhatikan tentang sentimen golongan muda. Saya fikir dalam semasa berkempen ini, golongan muda dan golongan belia ini, pengundi pertama ini perlu disantuni dan calon-calon presiden perlu ya kehadapan dan memahami apakah sebenarnya aspirasi mereka. Dari segi pola pengundian masyarakat Melayu pula, bagaimana? Saya lihat bahawa dari segi masyarakat Melayu ini tidak banyak berbeza dengan masyarakat lain. Ya. Tentu sekali aspirasi mereka, harapan mereka terhadap seorang calon presiden itu sama. Tentu sekali yang penting adalah calon-calon presiden ini, siapa pun yang menang, mempunyai sifat empati terhadap masyarakat Melayu. Ya, bukan sekadar simbol sahaja boleh bercakap Melayu dan sebagainya, tapi bersifat yang memahami keadaan mereka. Dan yang penting adalah bukan soal etnik saja, tetapi juga melihat tentang kelas yang berbeza dalam masyarakat. Dan seorang presiden bukan sahaja menyatukan kepelbagaian kaum, tapi juga bagaimana memerangi jurang perbezaan sosioekonomi dalam masyarakat secara amnya. Dr. Noshir, kalau saya boleh tambah ya, Presiden mainkan peranan sebagai tokoh penyatu negara dan setiap Presiden itu memperjuangkan isu yang berbeza-beza. Pada pendapat anda, adakah ini boleh menyebabkan sesetengah golongan masyarakat terasa terasing apabila sesuatu isu lebih menonjol daripada yang lain? Ya, tentu sekali dalam setiap masyarakat moden ini, tentu sekali ada pandangan-pandangan yang berbeza, isu-isu yang berbeza. Dan dalam satu isu yang sama juga, misalnya dari segi soal keluarga, soal pendidikan, soal perubahan iklim, kita ada pelbagai golongan dalam masyarakat dan kita hidup dalam satu masyarakat yang rancam. Bagaimana ya seorang presiden, sebagai kita seringkali presiden itu adalah penyatu dalam satu masyarakat. Ya, seringkali wacananya itu berkisar tentang etnik, tentang perbezaan kaum. Tapi bagaimana presiden seharusnya itu mengetengahkan satu modal baru ya untuk menyatukan isu-isu yang berbeza yang dikongsi ya oleh setiap masyarakat. Dan ini mungkin kita lihat dari aspek kelas, dari segi aspek pendidikan dan sebagainya. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh setiap kaum ada juga cabaran-cabaran yang sama misalnya. Jadi bagaimana ya seorang presiden itu boleh menemukan ya aspirasi ini dan memimpin rakyat agar mengurangkan jurang perbezaan dalam rakyat Singapura. Baiklah, terima kasih Dr. Noshir Saad atas perkongsian bagi analisis kali ini.